Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama diberi Nurliana Maisarah binti Makzan. Pada hari ini insya-Allah saya akan membentangkan berkenaan dengan persembahan bagi kod khusus by MK 1104 pengantar ulum hadis dan ulum Quran berkenaan dengan tajuk hadis dhaif dan hadis maudhu berkisar kepada kelebihan amalan. Jadi insya-Allah saksikan. Kita terus kepada maksud hadis dhaif terlebih dahulu. Kemudian kita akan beranjak kepada hadis maudhu'. Baiklah, saya terangkan dulu maksud hadis dhaif. Hadis dhaif ini merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan dha'afa, iaitu lemah. Daripada istilah pula, hadis dhaif ini bermaksud sesuatu hadis yang tidak mencukupi syarat-syarat hadis sahih yang menyebabkan hadis tersebut sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif ini juga adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Bagi hadis dhaif, kita dapat bahagikan dia kepada beberapa peringkat, iaitu 3 peringkat yang dapat dibahagikan, iaitu yang pertama dhaif berat, yang kedua dhaif ringan dan yang ketiga ialah dhaif mudha'af. Baiklah, kemudian saya akan terangkan pula berkenaan dengan ciri-ciri hadis yang di setiap peringkat. Kita bermula kepada ciri-ciri yang pertama, iaitu ciri kepada hadis dhaif berat. Okey, apa ciri yang pertama? Iaitu ciri yang pertamanya ialah hadis yang direka-reka. Yang kedua ialah hadis yang datang daripada jalur perawi yang berdusta. Datangnya daripada perawi yang berdusta. Maksudnya dia efek daripada perawi itulah. Kemudian yang ketiga ialah hadis daripada perawi yang fasik. Dan yang keempat, cirinya adalah hadis daripada perawi ahli bid'ah mukaffirah yang membawa kepada kekufuran. Baiklah, kita beransur pula kepada peringkat hadis yang kedua tadi, hadis dhaif yang kedua, iaitu peringkat dhaif ringan. Baiklah, ciri-ciri yang ada pada dhaif ringan ini adalah yang pertama ialah perawi di dalam sanad hadis tersebut bersifat dhaif, yang ini lemah, yang ringan tetapi tidak dengan syarat bahawa dhaif tersebut adalah berkemungkinan bersifat muhtamil. Itu yang pertama. Baiklah, yang kedua pula ciri-cirinya adalah perawi yang meriwayatkan hadis itu majhul ataupun tidak dikenali dalam kalangan ahli ulama ataupun ahli hadis. Baiklah, sampai kepada peringkat yang ketiga, iaitu dhaif mudha'af. Mudha'af ni apa kan? Kita semua tak tahu kan. Jadinya saya terang kat sini, mudha'af ni ialah peringkat hadis yang tertinggi dalam kedudukan dhaif. Di mana kenapa dikatakan ialah hadis yang paling tinggi kedudukannya? Sebab ia menjadi sering menjadi perselisihan antara ulama. Ulama ada yang kata ia dhaif, ada yang ulama kata hasan. Jadi perselisihan kat situ. Jadinya tapi kita perlu lihat juga kepada dhawabit panduan dalam berinteraksi dengan situasi seperti inilah. Sama ada dhaif ke, sama ada hasan ke. Jadi kita kena lihat kepada situasi. Kemudian kita beransur pula kepada slide seterusnya, iaitu hukum mengamalkan hadis dhaif ini. Okay, dia sebenarnya banyak pendapat tentang hukum mengamalkan ni. Okay, saya terangkan kat sini, saya senaraikan ada 3 pendapat. Jadi pendapat yang pertama, menurut Syekh Muhammad Al-Awwamah dalam kitab Hikam Al-Amal bil Hadis Al-Dhaif, setengah ulama ni dia berpandangan bahawa boleh beramal dengan hadis dhaif ni secara mutlak. Sama ada dalam perkara hal haram, fardu dan wajib, kemudian dalam fadail amal, taghrib dan tarhib dan selain itu, tetapi mempunyai 2 syarat, iaitu syarat pertama, hadis dhaif ni tidak telah dhaif, dan yang kedua, syaratnya tidak hadis ni tak terdapat dalam bab hadis yang lain ataupun tidak bertentangan dengan hadis yang ada. 2 syarat ini telah dipenuhi, dan bila 2 syarat ini dipenuhi, maka ia boleh diamalkan secara mutlak. Kemudian pendapat yang kedua pula daripada Imam Ibn Hijr Al-Haytami berpandangan bahawa hadis dhaif ni jika sahih, maka ianya boleh diamalkan sekiranya membawa kepada kerosakan daripada aspek menghalalkan ataupun mengharamkan. Di mana kalau halal tu dikata haram, haram tu dikata halal, itu tak boleh lah. Ataupun mengabaikan hak orang lain, maka ia tidak boleh diamalkan. Kalau 3 ni
ada dalam hadis tu, maka itu dah boleh amalkan. Tapi kalau selain itu, dia tidak bercanggah dengan hal haram, tidak mengabaikan hak orang lain, maka ianya boleh diamalkan. Itu pendapat yang kedua. Kemudian, pendapat yang ketiga pula, ini pendapat yang saya senaraikan lah, iaitu pendapat yang terakhir bagi hukum mengamalkan hadis dhaif ini. Bagilah pendapat ketiga ni menyatakan bahawa hadis dhaif ini tidak boleh diamalkan secara mutlak. Maksudnya tak boleh langsung beramal melalui hadis dhaif ni. Dalam semua perkara, bab ada segi fadail amal ke, targhib wa tarhib, hal haram, akidah, semua tak boleh. Sebab beberapa ulama seperti Abdul Rahman bin Mahdi, Ibnu Madini, Ibnu Abdul Bar dan lain-lain, mereka semua macam tak membolehkanlah secara mutlak mengamalkan hadis dhaif ni. Walaupun hanya untuk fadail amal dan lain-lain. Walaupun kan kita dengar macam kita boleh dengan hadis dhaif ni untuk fadail amal kan, tapi untuk pendapat yang ketiga ni dia macam dia tolak lah semua. Dia kata tak boleh kita beramal langsung dengan hadis dhaif ni meskipun untuk fadail amal dan sebagainya, untuk perkara-perkara yang terlibatkan hukum hakam kan. Fadail amal kan tidak melibatkan hukum hakam, jadinya meskipun fadail amal tetap tak boleh. Baiklah, kita masuk kepada ajaran yang utama, iaitu saya akan nyatakan contohlah saya nyatakan satu contoh daripada hadis dhaif, iaitu berbunyi atlibul ilma walau fis Sin, iaitu yang bermaksud tuntut ilmu walaupun di China. Baiklah, benda saya akan terangkan berkenaan dengan tahrij hadis daripada hadis dhaif tadi, iaitu daripada muhaddis Ibnu Baz di kitab At-Tuhfah Al-Karimah, nombor hadis ialah 72. Ini status hadis tersebut adalah dhaif daripada pendapat jumhur ulama. Kemudian saya ada jumpa juga hadis ni daripada yang terdapat dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Baz dengan nombor hadis 140/26, dengan status hadis ni adalah dhaif. Kemudian pendapat ulama yang saya dapat berdasarkan carian berkenaan dengan hadis tadi, berpendapat bahawa majoriti ulama hadis telah menilai hadis ini lemah dalam semua cara, dan Syekh Ismail bin Muhammad Al-Jaulani turut menjelaskan secara terperinci dalam kitabnya, iaitu bertajuk Menyingkap yang tersembunyi dan menghapuskan kekeliruan dari umat, dari apa yang masyhur di antara hadis-hadis tentang lidah manusia. Jadi ini kitab yang telah diterangkan lah, yang telah Syekh Ismail terangkan berkenaan dengan hadis ni, bahawa hadis ini adalah hadis yang lemah. Baik, kemudian berdasarkan maksud daripada hadis ni, iaitu tuntutlah ilmu walaupun di China. Nak kata bukanlah kita nak fokuskan tuntutlah ilmu ni ke China. Pada zaman sekarang ni, kalau Malaysia dengan China memanglah dekat, tapi jika dibandingkan Arab dengan China, jauh. Jadi kat sini, jika nak katakan hadis ni benar, mungkin inilah dorongan untuk kita semua menuntut ilmu, kerana dalam Islam pun telah mewajibkan kita semua untuk tuntut ilmu. Jadi ini merupakan tugas utamalah kepada manusia untuk tuntut ilmu. Jadinya disebabkan kebaikan menuntut ilmu tu, mungkin kita dapat kebaikan di dunia dan di akhirat kan, bila kita amalkannya. Kemudian bukanlah tujuan utama tu ke China. Jadinya nak cakap masa tu Arab dengan China ni jauh. Walaupun jauh, untuk tuntut ilmu tu kita tetap, walaupun jauh jaraknya, tapi kita tetap pergi menuntut ilmu. Nak kata macam menuntut ilmu ni penting lah time tu, waktu tu. Dan sekarang pun masih wajib lah ke atas kita untuk tuntut ilmu. Walaupun jauh, kita tetap kena tuntut ilmu. Baiklah, kita beralih pula kepada hadis yang kedua, iaitu hadis maudhu'. Baik, saya akan terangkan dulu berkenaan dengan maksud hadis maudhu' ni. Hadis maudhu' ni merupakan asal daripada perkataan wadha'a, yang ini bererti mengadakan ataupun menyimpan, ataupun itulah antara mengada-adakan lah. Jadi daripada istilah pula, hadis maudhu' ni bermaksud hadis yang bukan daripada Rasulullah SAW.
dan dicipta ataupun dibuat-buat oleh golongan-golongan tertentu yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW lah. Menurut istilah ulama hadis pula, maudhu' ni bererti hadis yang dibuat-buat, direka secara dusta terhadap Rasulullah SAW. Pengertian hadis maudhu' ini juga boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama memalsukan dan mereka sendiri sesuatu ucapan kemudian memperakukan sebagai sabda ataupun ucapan Rasulullah SAW. Kemudian bagi slide seterusnya ni saya akan terangkan pula berkenaan pendapat ulama lah berkenaan dengan hadis maudhu' ni secara umum. Baiklah, para ulama ni telah berijma' bahawa hadis maudhu' ni tidak sesekali boleh digunakan dalam semua perkara ukhrawi, sama ada macam untuk kita menyampaikan ke, untuk kita amalkan ke. Maksudnya macam itulah. Kemudian perikah hadis maudhu' ni penyebaran dan penghayatan secara sedar adalah salah satu daripada dosa-dosa besar, iaitu al-akbar. Kemudian tetapi orang yang berbuat demikian tidak menjadi kafir kecuali apabila ia menghalalkan perbuatan dusta itu. Ataupun kan ada orang yang meriwayatkan ataupun orang yang menyebarkanlah kan hadis maudhu' ni, dia tidaklah menjadi kafir serta-merta, tapi dia menjadi kafir bila dia menghalalkan sesuatu yang haram lah, ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Macam itulah. Yang bertentangan dengan agama lah, itu yang boleh jatuh kafir. Kemudian demikianlah pendapat jumhur ulama berkenaan dengan hadis maudhu'. Kemudian seorang ulama dalam mazhab Syafi'i ni, dia iaitu nama dia Imam Abu Muhammad Al-Jawani. Ini bapa kepada Imam Al-Haramain. Dia mengkafirkan orang yang sengaja berdusta terhadap Rasulullah SAW walaupun ia tidak menghalalkan perbuatan dusta itu. Nak kata kat sini dalam salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i ni, dia bersifat tegas lah dalam berkenaan hadis maudhu' ni, iaitu siapa je yang menyebarkan ataupun sesiapa je yang berdusta terhadap Nabi Muhammad SAW, itu dengan menyebarkan hadis maudhu' ni lah kan, dia telah mengkafirkan. Tapi kat situ tapi itu bukan pendapat jumhur lah, dia salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Baik, kita beranjak kepada hukum meriwayatkan hadis maudhu'. Okey, dia ada tiga hukum kat sini. Bukan tiga hukum, tiga jenis dulu. Hukum dari segi meriwayatkan ini, iaitu yang pertama secara sengaja, yang kedua secara tidak sengaja, dan yang ketiga ialah secara jahil ataupun sambil lewa. Macam sedar tak sedar, ataupun dia macam tahu tapi dia post juga, macam tu kan, dia sebarkan juga. Okey, bila kita pergi kepada yang pertama dulu, iaitu secara sengaja. Ini para ulama telah bersepakat mengatakan bahawa hukum meriwayatkan hadis maudhu' ni adalah haram berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, man kadzaba ala mu'tadiman falyatabawu mu'aqidah minan nar. Maksudnya, sesiapa yang menipu ke atasku secara sengaja, maka hendaklah dia sediakan tempat ke dalam neraka. Ini hadis lah daripada Nabi. Kemudian kita beralih kepada yang kedua, iaitu secara tidak sengaja pula. Ulama berpandangan macam ni pula. Orang yang melakukan perkara ini, iaitu meriwayatkan hadis maudhu' secara tidak sengaja pula, dia ni dimaafkan dan tidak mendapat apa-apa dosa berdasarkan hadis Nabi, innallaha tajawaz an amtiyat khata' wa nasyan wa ma astakrahu alaihi, yang bermaksud sesungguhnya Allah mengampunkan maksiat yang dilakukan umatku kerana tersilap, iaitu terlupa ataupun dipaksa, iaitu secara tak sengaja lah, ataupun seseorang tu dipaksa menyebarkan, itu pun dimaafkan. Gitulah. Kemudian kepada yang ketiga pula, iaitu secara jahil ataupun sambil lewa. Ini ulama berpendapat bahawa orang yang meriwayatkan hadis maudhu' ni secara jahil ataupun sambil lewa pula, dia ni tidak dimaafkan dan tidak akan mendapat dosa menyebarkan hadis maudhu', walaupun dosa ini tidaklah sama seperti dosa orang yang mengetahui tentang kepalsuan hadis itu. Ini berdasarkan beberapa dalil seperti berikut, iaitu daripada surah Al-Isra, wala taqaf ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah engkau ikut apa yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Ini daripada firman Allah. Dan kemudian ada hadis juga tentang perkara ini, iaitu yang bermaksud sesiapa yang meriwayatkan hadis daripadaku sedang ia diketahui sebagai tipu dan dikira salah seorang daripada golongan penipu,
Maksudnya orang kalau dia ni dah dikenal sebagai penipu, kemudian dia riwayatkan hadis juga, kemudian dapat dosa lah daripada situ. Kemudian firman Allah tadi dalam surah Al-Isra berkenaan dengan kalau kau tak tahu, kau janganlah sebarkan, macam tu. Macam kita tak ada ilmu pun pasal hadis tu kan, tapi kita riwayatkan juga. Itu dah salah lah, macam tu. Sebab kita tak tahu tapi kita buat tahu. Kemudian saya akan terangkan pula berkenaan dengan ciri-ciri hadis maudhu', iaitu dah terbagi kepada dua, iaitu maudhu' dalam sanad dan kedua ialah dalam matan. Okay, macam mana nak kenal hadis maudhu' ni? Okay, yang pertama dalam sanad dulu. Yang pertama ialah pengakuan pemalsuan hadis. Yang kedua ialah periwayatan yang dikenali sebagai periwayatan yang dikenali sebagai penipu. Itu macam mana kita macam tadilah saya terangkan tadi berkenaan dengan nama dia tu memang tergolong dalam orang-orang yang menipu, orang yang salah tipu, macam tu. Jadinya kita dah kenal lah daripada situ kan. Kemudian tadi ialah pengakuan pemalsuan hadis. Pemalsu hadis ataupun macam dia buat hadis kan, kemudian dia mengaku bahawa hadis dia tu adalah hadis palsu. Kemudian dalam matan pula ialah menyalahi hakikat agama, ilmu dan sejarah. Apa yang di dalam matan dia tu, apa kandungan konten hadis dia tu, menyalahi agama, menyalahi ilmu, menyalahi sejarah. Bertentangan lah dengan tiga-tiga ni. Kemudian kelemahan bahasa, lafaz dan erti. Mungkin dia guna bahasa tu bila kat matan tu bahasanya mungkin lain, bila kat arti mungkin lain lah, macam tu. Dari segi tu dia lemah. Kemudian tidak terdapat dalam mana-mana kitab hadis. Maksudnya tak ada perkaitan ataupun sebagainya lah. Maksudnya macam direka-reka semuanya. Bagi contoh untuk hadis maudhu' ni pula, saya datangkan ialah laula kama khalaqtal aflaq, yang bermaksud jika bukan kerana engkau Muhammad tidak aku ciptakan alam semesta ini. Inilah contoh hadis maudhu', ini hadis yang direka-reka. Baiklah, tahrij hadis bagi hadis maudhu' tadi ialah muhadis bagi hadis ini ialah Albani pada kitab At-Tawassul Al-Albani dengan nombor hadis 1115. Kemudian status hadis bagi hadis ini ialah maudhu'. Kemudian hadis ini juga terdapat dalam Al-Mawdu'at lil Al-Sifani dengan nombor hadis 288. Muhadis bagi hadis ini ialah Al-Sifani dan status hadis ini adalah maudhu'. Jadinya kenapa saya tak katakan tentang perawi bagi hadis ni? Kerana apa? Kerana kebanyakan hadis maudhu' ni tidak diketahui siapa perawinya, macam tu. Kemudian pendapat ulama pula berkenaan dengan hadis maudhu' tadi ialah daripada Imam Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Hadis Al-Mawdu'ah menukilkan pandangan Imam As-Sani ni. Dia mengatakan bahawa riwayat ini adalah palsu. Selain itu, Imam Al-Hakim meriwayatkan juga dalam Al-Mustadrak dengan lafaz yang lebih panjang, iaitu macam hadis ni juga tapi dengan lafaz yang lebih panjang lah dan sedikit berbeza, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa yang bermaksud Allah ni mewahyukan Isa, wahai Isa, berimanlah kepada Muhammad dan perintahkan kepada sesiapa yang sempat bersama Muhammad daripada kalangan umatmu untuk beriman kepada Muhammad. Kalau tidak kerana Muhammad, tidak aku ciptakan Adam, dan kalau tidak kerana Muhammad, tidak aku akan ciptakan syurga dan neraka. Sesungguhnya aku ciptakan Arash ke atas air lalu dibolak-balikkan, kemudian aku menulis ke atas tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, dan lalu ia kekal dalamnya. Kata kat sini macam sama macam hadis tadi berkenaan dengan kalau tak ada Nabi Muhammad, Allah tak akan ciptakan alam ni kan. Tapi dengan lafaz yang lebih panjang dan lebih berbeza lah, tapi ini tetap dikira maudhu'. Kita sambung lagi pendapat ulama tadi berkenaan hadis tadi, iaitu Imam Al-Hakim ni menyebutkan hadis ini yang tadilah, yang hadis yang lebih panjang tadi, dia kata sanadnya sahih, tapi Imam Az-Zahabi tidak bersetuju dengan menyebutkan bahawa hadis ini palsu ke atas Sa'id. Jadi Sa'id ni ialah orang yang berada dalam sanad hadis di atas tadi, hadis yang panjang tu. Kemudian dia berkata pula, setelah penelitian dilakukan terhadap sanad tadi, maka dapati bahawa Amru bin Aus seorang yang tidak dikenali. Bahkan Az-Zahabi menyebutkan Amru bin Aus ni yang terdapat dalam sanad hadis panjang tadi ialah
merupakan seorang perawi yang mendatangkan khabar yang mungkar. Ini dia ni seorang yang penipu. Jadi kita dapat kenal lah. Tadi saya terangkan ciri-ciri daripada sanad kan. Sanad tadi adalah orang tu adalah orang yang dikenal sebagai penipu. Jadi siapa ni, Amr bin Aus ni dia dikenali sebagai seorang yang sentiasa mendatangkan khabar yang munkar. Jadi dikenali sebagai penipu lah. Jadi bila kita tahu je ada ciri-ciri itu, maka dapatlah dikenal pasti dan diketahui bahawa hadis itu adalah hadis yang maudhu'. Kemudian berdasarkan komen-komen ulama tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa hadis yang tadi, iaitu jika bukan kerana engkau Muhammad tidak aku ciptakan alam semesta ini, merupakan hadis yang palsu. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada saya. Yang baik itu dan yang lebih itu datangnya daripada Allah, dan yang buruk dan yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, bukan sahaja kepada saya, malah kepada siapa yang menonton video ini. Syukran jazilan wa ila liqa'. Ma'assalamah. Jadi sumber rujukan yang saya gunakan ialah yang pertama Al-Quran. Jadi untuk maksud hadis maudhu' dan hadis dhaif itu saya cari daripada artikel daripada Muhammad Fawzul Amri ni. Kemudian untuk hadis dhaif, contoh hadis dhaif dan hadis maudhu' saya cari di hadis.com. Kemudian saya cari beberapa ulama di Durar dan Al-Luqa, kemudian di Mufti. Itu saja.